Kerajaan Madani insya-Allah. Dan juga dalam keadaan yang sama, kita cuba rampas balik Terengganu. Kedah, Kelantan ni kalau kita boleh gugat pun kira okey dah lah. Ada yang kata kan, benar ke betul ke dakwaan? Kalau sekiranya kalah teruk Kerajaan Madani di dalam PRN ni, contoh Selangor tumbang, Negeri Sembilan tumbang, DAP pemenang Penang pemenang tipis, yang UMNO akan tarik sokongan. Saya kata, yalah, possibility tu ada, bukan saya kata tak ada. Tapi kita fikir secara logik lah tuan-tuan. Kalau UMNO tarik sokongan, dia nak bersama dengan siapa? Dia nak bersama dengan PN yang lebih besar banyak tu. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton saya di hari ini. Hari ini di YouTube, Facebook dan juga yang berada dengan saya di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada walaun-walaun dan juga peminat-peminat Azmin Ali yang masuk ke dalam TikTok saya. Terima kasih. Terima kasih. Ramai juga peminat Azmin Ali dalam TikTok saya ni. Sebenarnya kan, geng-geng yang tu kan, yang video-video kabur tu ramai juga sebenarnya. Tahniah, terima kasih. Teruskan komen anda. Teruskan, saya tak ada masalah. Saya tak pernah nak pergi mute orang ke apa ke. Teruskan. Okey tuan-tuan, okey. Kan, video geng-geng video kabur tolong. Ni mikrofon ni bagus untuk geng-geng video kabur ni, supaya jelas suara anda walaupun video anda kabur. Okey? Alright. So malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama sekali, Sanusi Mahasiswa lagi dakwa Penang itu milik Kedah. Despite of saya ada buat video penerangan tentang bagaimana menurut ahli sejarah sekalipun, sebenarnya Penang itu memang bukan milik Kedah. Kan? Dan setelah daripada segi sejarahnya, daripada segi kajiannya dan sebagainya. Dan perkara ini telah pun disepakati oleh ahli-ahli sejarah sendiri yang mengatakan Pulau Pinang itu bukan milik Kedah, sebaliknya sebuah negeri yang sovereign, maksudnya sebuah negeri yang mempunyai kedaulatan ia sendiri sebenarnya. Okey. Boleh tengok video itu di YouTube saya berkenaan dengan panjang 1:40 minit ke almost 1 hour. I think 1 hour kot video penerangan daripada rujukan-rujukan sejarah dan sebagainya. Agak membosankan sebab dia cakap tentang sejarah, tapi kalau nak belajar sila lihat. Sebab saya tahu walaun-walaun, seluang-seluang, geng-geng apa orang kata video-video kabur ni dia tak minat yang tengok-tengok macam tu kan. Dia minat tengok yang macam tu kan. Terima kasih yang membeli Kemudian bekas terusa, saya tak tahu bekas ke tidak ke, masih terusa politik Sanusi dan beberapa lain termasuk Harakah Delhi disaman. Disaman oleh siapa ni? Berkenaan dengan isu apa? Bukti PN terima dana judi telah diserahkan kepada SPRM. Soalan dia, kenapa bukti itu datang daripada seorang ahli perniagaan dan bukan datang daripada Anwar Ibrahim? Itu satu question mark yang besar. Apa yang kita boleh spekulasikan daripada berikut? Selangor Negeri Sembilan mungkin sukar untuk menang menurut kajian Merdeka Center. Itu Merdeka Center kot, saya kena cek balik nanti. Daripada satu badan pengkaji lah. Taruhan masuk Kerajaan Madani nampaknya PAS sudah mula terciduk dengan apa yang saya katakan dahulu berkenaan dengan masuk ke dalam Kerajaan Madani ini. Baik. Sebelum kita cerita pasal perkara tersebut, saya nak bawakan satu kajian. I think this one dilakukan tak tahulah bila kajian ini, 28 Mei, which is 2 days ago lah. Betul lah, Merdeka Center. Okay. Alright, saya baca dulu dan saya komen tentang perkara ini. Forget the 79% votes you got in Selangor in GE14, PHBN told. Okay. If the combined votes obtained by Pakatan Harapan and Barisan Nasional at the 2018 state election in Selangor are anything to go by, it is going to be a walk in the park for unity government in upcoming polls. Of the estimated 2 million people who cast their ballot, current PH parties obtain 58% of the votes and BN a further 21%. In contrast, 14% of the electorate votes for PAS, which fought on its own. Meanwhile, Bersatu, which was part of PH in 2018, only obtained 6%. Thus, giving Perikatan Nasional a total of 20%. The remaining 1% voted for the other candidates.
However, political analyst Ibrahim Sufyan of the Merdeka Center said the unity government partners will need to tread carefully as the trend from November's general election indicates changes are due in the upcoming state election. He said the number of voters in Selangor has grown by more than 55% from 2.42 million in 2018 to 3.75 million in the latest roll due to the automatic voters registration and Undi 18, and this has the potential to throw the race wide open, which I agree, by the way. According to Ibrahim, state elections are often influenced by more localized issues, thus adding a further dimension to last year's federal polls. In the context of Selangor, Ibrahim said that there is a significant difference between the federal and state when it comes to party preferences. In GE15, it was clear that the most of the voters based their choices on parties. However, some young and female Malay voters considered personalities and issues before casting their ballot, he told FMT. PH has the power of incumbency aided by its fairly successful three-term reign in Selangor. However, Ibrahim said the additional UMNO to the coalition now changes local dynamics, not least among PH supporters who may find it difficult to accept the alliance with the long-time rival. Hence, vote transferability from PN supporters to PH candidates and vice versa may be a challenge. Baik. Secara asasnya lah, ada orang kata apa lagi aku tak faham bahasa orang putih. Baik, kita translate. Secara asasnya macam ni, dia kata janganlah, menurut Merdeka Center, jangan kita mengambil data berdasarkan kepada data 2018 sebab PRN ini berdasarkan keputusan 2018. Okay, which I agree totally. Kalau berdasarkan keputusan 2018 semata-mata, memang kita nampak dekat situ PH campur BN memang sapu bersih lah. Kalau setakat PAS campur bersatu tu berapa persen je, I think dalam 20% je berbanding dengan 80% yang BN campur PH. PH yang ada sekarang ni lah tolak bersatu kan. Dan ditambah pula dengan adanya undi 18 dan automatic voters kan, menyebabkan undi sekarang bertambah another 50% daripada 2 juta lebih kepada 4 juta lebih, which I totally agree. Dan kalau kita nak basekan pun sebenarnya dia basekan kepada PRU 15, PRU ke-15. Namun again, kita tak boleh base solely 100% kepada keputusan PRU 15. Kenapa? Sebab dalam keputusan PRU 15 pada masa itu Pakatan Harapan bertembung dengan Barisan Nasional, bertembung dengan Perikatan Nasional. So ada 3 penjuru. Jadi kalau kita nak nilai berdasarkan keputusan pada waktu itu, sentimen pada waktu itu, sentimennya jelas, iaitu PH dengan PH, BN dengan BN, PN dengan PN. Pertembungan itu jelas. So bila kita ada gabungan, contoh di antara BN dengan PH, so sekarang ini penyokong tegar kedua-dua parti, adakah mereka akan menyokong di ada parti? So that is another question. Itu satu persoalan yang nak menarik dibincang, dan kita tak ada orang kata satu kata tuntas kepada perkara ini, melainkan kita kena tengok result. Kita kena tengok keputusan yang ada. Jadi that which is PRN ni lah, PRN ni baru kita tengok keputusan. Dia akan berlangsung probably, confirmnya Jun ini, tengah Jun ini confirm memang akan ada berlaku pembubaran, tetapi mungkin diserentakkan sama ada tengah Julai ataupun Ogos untuk PRN ke-6 negeri tersebut. Dan berkemungkinan besar SPR akan sekalikan ke 6 negeri, walaupun mereka decide untuk bubar berlainan masa, tetapi ke 6 negeri itu akan dilakukan secara serentak kerana isu logistik. Baik. Now, pertembungan tersebut kita faham juga. Kita tahu bahawa tidak semestinya orang PH akan sokong BN dan PN akan sokong PH kalau sekiranya tempat itu salah satu calon itu bertanding. So contohnya kalau PH bertanding kat situ, belum tentu orang BN akan undi, and vice versa. Namun begitu, itu looking at it pessimistically. Kita tengok secara negatively, secara pesimisnya kita boleh tengok sedemikian, kita boleh andaikan sedemikian. Namun kalau kita optimis, kita boleh juga nampak bahawa even katakanlah ada di kalangan undi protes berlaku dekat situ, kita kena faham secara dasarnya tempat di mana BN menang, di situ BN bertanding. Di mana tempat PH menang, di situ PH bertanding. Yang tempat di mana berlaku pertemuan sebelum ini bersatu menang ataupun PAS menang, which is only one seat, tak banyak. Kan kalau kekal lah status quo, maksudnya tak adalah kerusi yang PH menang tiba-tiba BN bertanding atau sebaliknya kan. Kalau berlaku status quo, sebenarnya daripada segi jumlah undi itu tak ada isu yang besar. Dia akan jadi isu kalau tiba-tiba tempat tu PH menang tapi calon BN dia letak kat situ. Itu mungkin akan jadi isu. Tetapi kalau PH menang tetap PH bertanding, BN menang tetap BN bertanding,
most likely tak ada isu sangat. Kecuali tempat yang mana bersatu menang, PAS menang. Dekat situ pun sebenarnya tak banyak. Kursi-kursi tu tak banyak. Yang mana bersatu menang dan PAS menang, di mana mereka nak pertahankan kursi mereka. Actually tak banyak. So di situ mungkin akan berlaku sedikit konflik. Dan katakanlah tempat tu semua bersatu menang, PAS menang, mereka menang balik pun tak akan merubah hakikat kerajaan negeri Selangor. Itu yang kita kena faham lah. Di situ saya agak sedikit berbeza dengan Merdeka Center. Dan yang paling besar bagi saya adalah di mana kita tak nampak sebenarnya daripada segi kekuatan PN itu sendiri. Kekuatan PN itu sendiri berada di mana? Siapa yang dalam PN tu bakal jadi menteri besar, kita katakan. Ada yang kata KJ, ada yang kata Azmin Ali. Azmin Ali pula merajuk tak nak. Dan benda-benda macam itulah yang menjadi persoalan kita kan. Jadi again, yalah, kita berharap tuan-tuan dan puan terus go and cast your votes. Tunaikan tanggungjawab anda, terutama di dalam negeri Selangor, Negeri Sembilan, Penang. Kekalkan kerajaan kita, kerajaan Madani, insya-Allah. Dan juga dalam keadaan yang sama, kita cuba rampas balik Terengganu, Kedah, Kelantan ni kalau kita boleh gugat pun kira okey dah lah. Ada yang kata kan, benar ke betul ke dakwaan? Kalau sekiranya kalah teruk kerajaan Madani di dalam PRN ni, contoh Selangor tumbang, Negeri Sembilan tumbang, DAP pun menang Penang pun menang tipis, yang UMNO akan tarik sokongan. Saya kata, yalah, possibility tu ada, bukan saya kata tak ada. Tapi kita fikir secara logik lah tuan-tuan. Kalau UMNO tarik sokongan, dia nak bersama dengan siapa? Dia nak bersama dengan PN yang lebih besar banyak kursi daripada dia. Logik tak? Okay, dia nak bersama dengan PN. PN ni, dia pernah bersama dengan PN 33 bulan tau. 33 bulan dia bersama dengan PN. Apa PN buat pada UMNO? Dia pecahkan UMNO kepada dua grup. Dia sisihkan Zahid Hamidi. Kemudian, dia panggil geng-geng Zahid Hamidi. Dia tak bagi jawatan langsung. Sampaikan Zahid Hamidi terpaksa buat manuver untuk jatuhkan kerajaan. Tapi dia bagi pada Ismail Sabri. So, adakah orang-orang macam ni yang Zahid nak percaya sekali lagi? Tapi kalau ditawarkan jawatan Perdana Menteri, even kalau ditawarkan jawatan Perdana Menteri sekalipun, Zahid akan fikir, iyalah, aku setakat ada 27 kerusi, campur dengan BN semua, aku ada 30 kerusi. Dia orang ada 70 kerusi. GPS akan ikut UMNO, JRS akan ikut UMNO, katakan. Once dia dapat GPS, once dia dapat JRS, apa yang dia perlu pada UMNO lagi? Betul tak? Once dia dapat GPS 70 campur 20 90 campur JRS another 20 100 plus, apa yang dia perlu pada UMNO lagi? Yang dia perlukan adalah JRS dan GPS di Sabah dan Sarawak. Once they got that, dia tak perlu pada UMNO lagi. Jadi akhirnya dia boleh jatuhkan Zahid pada bila-bila masa. Kerajaan, negara bergolak lagi, rakyat memang menyumpah lah lepas tu. Tapi bagi dia orang, yang penting sekarang ni dia orang kekal berkuasa. Tebuk atap. Itu semua syar'i, dia kata. Itu semua boleh. Itu kata dia lah, kan? Itu kata dia lah. Baik, sekejap. Narik. So, dan again, saya tak nampak langkah itulah. Saya tak nampak jalan itu yang boleh membawa kepada, apa orang kata, kepada tumbangnya kerajaan dalam masa yang terdekat. Namun begitu, sebaliknya boleh berlaku. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita boleh nampak bagaimana kerajaan PAS ataupun Perikatan Nasional itu sendiri dalam keadaan cacah merbak. Ujung nanti kita akan cerita. Sebelum itu, kalau tuan-tuan ingat cerita Raptor, saya bawa cerita Raptor tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak cerita Raptor? Raptor Sanusi tu yang dia pandu Raptor sewaktu PKP tu, ingat tak? Baik. Saya bawa sikit cerita lah. Kebetulan lawyer saya, Rahman Faizal, Faizal Rahman tu bapak dia. Faizal Rahman, lawyer saya. Dia mewakili kes tersebut. Okay? Ni Faizal ni kalau kes macam ni memang handal lah. Dia mewakili kes tersebut. Apa yang berlaku tuan-tuan? Cerita dia macam ni. Pada masa itu ada pasang suami isteri, ingat sepasang suami isteri. Diorang tengah memandu masa PKP. Diorang boleh pandu sebab diorang buat bisnes kan. Masa tu ada yang buat bisnes, ada surat semua dia boleh keluar kan. Tetapi ada yang tak boleh keluar masa tu. Suami dia masa tu jual kereta. Jadi suami dia yang jual kereta. Jadi apa yang berlaku? Dia nampak MB Kedah Sanusi ni test drive Raptor. Padahal rakyat tak dibenarkan untuk keluar. Ingat masa tu dekat Juru Penang, dekat Penang.
Saksi langsungnya adalah suami kepada orang yang bernama Hanini Siron ni, perempuan wanita yang mengatakan dia nampak tu. Dan dua-dua berada, suami dia dan juga dia, dan dua-dua berada di hadapan pusat Fort Juru. Dekat Fort tu, dia punya center tu, dia orang dua-dua kat depan tu. I think dia ambil gambar kot masa tu kan. Suami dia masa tu jual kereta juga, tapi time tu tempoh PKP, so memang sepatutnya tak dibenarkan test drive lah kan. Tapi dia nak juga test drive. Okay, Nini Siron ni, dia sebutlah dalam status Facebook dia dan share dekat dia punya Facebook. Kan dia share lah, oh ni yang tengok Menteri Besar dia sendiri kata tak boleh PKP, tapi MB sendiri test Raptor. So masa tu si Afnan ni, dia ada 4 orang yang disaman oleh Hanini Siron ni. Satu yang dinamakan sebagai Afnan Hamimi, kedua Harakah Daily, ketiga editor Harakah Daily, dan seseorang bernama Solhi. Dia 4 orang, 4 parti yang kena saman. Okey, so lepas Nini Siron ni dedahkan dekat FB dia share dekat Facebook di FB dia. Afnan ni dia buat satu posting, dia buat satu status posting Facebook, dia mengatakan Nini Siron ni telah memfitnah Menteri Besar. Dia telah memfitnah Menteri Besar, dia kata. Defendant kedua dan ketiga share status tu, iaitu Harakah Daily dan editor Harakah Daily dan Solhi rasanya. Dia share status tu. So defendant kedua dan ketiga share status, rasanya Harakah Daily dan juga editor dia. Kesannya Nini Siron ni dikecam, diugut, digelar Red Bin Army lah, padahal Red Bin Army nak yang buat Red Bin Army lah sebagainya, macam-macam lah dia digelar. Dia dihentam teruk. Sebab masa tu tuan-tuan, ingat lagi masa PKP tu kan, masa tu PN memerintah. Sekarang saya buat live sejak daripada sebelum PKP. Masa PKP tu orang maki saya left and right and center, tuan-tuan. Saya buat live, orang maki je. Masa tu saya peduli apa, terima kasih betul kan. So si Nini Siron ni orang biasa, dia bukan orang politik, tapi orang maki dia. Dan lebih teruk, defendant keempat bernama Solhi ni, dia dedahkan gambar keluarga Nini Siron ni, nombor telefon suami dia kan, gambar keluarga dia, nombor telefon suami dia, sampai berlaku cyberbully. Memang orang call, orang maki dia dan sebagainya. Memang teruk dia kena masa tu, saya ingat lagi. Kemudian apa yang berlaku, Nini Siron buat laporan polis terhadap Sanusi di atas pelanggaran PKP. Dan akhirnya apa yang berlaku, mula-mula kan Afnan kata itu adalah fitnah, dia kata kan, betul tak? Dia kata fitnah. Last terciduk. Kenapa terciduk? Rupanya memang betul. MB Kedah memang pergi dan dia telah di-compound, tuan-tuan. MB Kedah, ni berita saya baca, MB Kedah bayar compound 1,500, langgar SOP. Ni berita ni 19 Julai tahun 2021 di dalam Astro Awani. Menteri Besar Kedah membayar compound 1,500 kerana melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan dalam kes memandu uji sebuah pickup di sebuah di Auto City Juru Pulau Pinang pada 5 Jun yang lalu. So dia kantoi. Kantoinya apa? Rupanya bukan fitnah. So yang memaki Nini Siron, yang mungkin ada tengok live ni apa semua kan, mungkin malam ni kau, baik kau minta maaf kat Nini Siron sebab kau maki dia, kau fitnah dia macam-macam. Serupanya sekarang ni itu semua fitnah belaka. Dan Nini Siron, ataupun nama sebenar dia kalau kita baca kat sini, Hanini Siron, telah menyaman Afnan Hamimi, 3 lagi Harakah Daily, editor Harakah Daily, dan seorang yang bernama Solhi, dalam satu saman sivil dan sedang berlangsung. Faizal pun bawa balik daripada Kedah. Dia terus WhatsApp saya tadi tentang cerita ini, dan dia mewakili Nini Siron. Cuma jumlah dia tidak ditetapkan, dan saya rasa dalam kes ni clear cut, tuan-tuan. Clear cut. Sebab dia rasanya dia minta Nini Siron saman defendant atas tindakan fitnah, saman cyberbully, disebabkan Afnan dan semua defendant lain tidak ada di tempat kejadian. Dia orang up status untuk cover Sanusi. So memang dia orang fitnah. Satu, dia orang fitnah, dan terbukti dia kata Nini Siron fitnah. Dia saman fitnah dan cyberbully. Good luck. Semua saya nak cakap dengan Nini Siron lah, kalau dah menang nanti, Faizal, kalau dah menang nanti belanjalah aku makan. Kod dapat makan apa kat Juru tu, apa sedap kalau kat Penang apa sedap, kuih tiaw.
Kalau Penang makanan yang sedap-sedap tuan. Saya tengok lagi kan, nasi kandak tu. Sedap. Ni geng-geng PAS ni tuan-tuan. Geng-geng PAS ni Harakah Daily, setiausaha politik apa orang kata Sanusi. Ini semua geng-geng PAS ni. Kan? Orang yang duk cakap ni Islam, fitnah. Entahlah tuan-tuan, dunia dah akhir zaman kan. Kadang-kadang kita dah confused dah, yang mana yang membawa Islam, yang mana yang membawa Selam. Kan ya, yang mana yang bawa Islam, yang mana yang bawa Selam, kita pun dah confused sekarang ni. Dan entahlah. Okay. Alright. Fahmi kena sekali lagi tuan-tuan. Kenyataan itu tempoh hari saya nak baca lah. Awesome TV dikatakan tidak membayar beberapa ni lah, adalah dana tidak dibayar kepada, lepas dia buat job, ialah artis ni buat job tak dibayar oleh Awesome TV. Okay. So Fahmi ada perjumpaan 15 hari bulan itu kot, dia buat perjumpaan dengan Awesome TV. Kemudian Fahmi keluar kenyataan. Hari ini Awesome TV tegur Fahmi. Okay, kita baca. Sebagai menteri, Fahmi sepatutnya buat kajian lanjut Awesome TV. Awesome TV membantah kenyataan dikeluarkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berhubung dakwaan stesen TV itu enggan melunaskan hutang tertunggak. Pengurusan Awesome TV berkata, selaku menteri, Fahmi tidak seharusnya mencampuri hal komersial stesen TV dengan pembekalnya, selain perlu membuat kajian lanjut sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan. Untuk penjarahan, kami ingin membuat kenyataan bahawa pihak yang bertanggungjawab untuk produksi rancangan televisyen dan juga hal-hal pembaraian kepada syarikat produksi adalah syarikat perantara atau ejen yang dilantik oleh syarikat TV dan bukannya stesen TV. Sebagai seorang menteri, Fahmi sewajarnya membuat kajian terutama dengan Awesome TV dan tidak melemparkan kata-kata yang memberi kesan negatif dan tidak adil kepada Awesome TV, katanya. Semalam, Fahmi menggesa Awesome TV melunaskan tanggungjawab berhubung isu hutang tertunggak dan kes saman jika ada membabitkan pihak penerbit dengan kadar segera. Fahmi berkata dia sudah mengadakan pertemuan dengan Awesome TV pada 15 Mei lalu bagi memastikan mana-mana isu berbangkit tidak berlanjutan. Kalau kata ahli parlimen lembah partai itu, isu hutang tertunggak memberi kesan kepada penerbit drama yang dibayari My Creative Ventures Sdn Bhd, iaitu di bawah KKD. Saya difahamkan My Creative Ventures mengadu kepada saya ada sejumlah penerbit yang menerima dana dengan tujuan menghasilkan filem atau bahan. Bahan itu sepatutnya dibeli Awesome TV. Tapi atas sebab tertentu ada sejumlah syarikat yang belum menerima bayaran daripada Awesome TV, katanya. Bagaimanapun Awesome TV berkata stesen itu tidak berurusan langsung dengan My Creative. Maka tidak wajar menteri atau pihak My Creative membuat kenyataan mengenai stesen televisyen. Selaku stesen TV yang berpegang teguh kepada prinsip integriti, Awesome TV telah menjalankan operasi dengan memenuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan. Stesen TV itu berharap pihak media dan masyarakat memahami sepenuhnya konteks sebenar dan tidak membuat penilaian yang boleh mengakibatkan fitnah. Kami tetap berkomitmen memberi kandungan berkualiti dan sebagainya. Alright. Saya nak kata Fahmi salah seketul-patul pun tak boleh juga, tuan-tuan. Sebab saya pun tak tahu fakta secara detailnya kan tentang perkara ini. Tapi saya nak kata Awesome TV salah satu-patul pun, macam tu saya kata, saya pun tak ada fakta satu-patul. Tapi apa yang saya baca tadi, on the Awesome TV punya side, saya faham. Okay, Awesome TV, dia akan melantik syarikat ketiga. Production lah. Biasanya production house untuk buat apa-apa show. And saya tahu sebab, tahulah. Saya pun terlibat dengan production company juga kan. Hai kak. Kakak, apa khabar kak? Kak tahulah kan, kakak selalu tengok saya jelas juga. Penerbit saya, ni saya punya producer. So, dia biasanya akan deal dengan producer, dengan third party lah. Biasanya production house. So, production house ni, dia dapat dana antaranya daripada My Creative. My Creative ni memang bagi dana lah kepada, orang kata apa, kepada production house dan sebagainya kan. Cuma mereka mengadu kepada My Creative mengatakan bahawa sepatutnya Awesome TV beli daripada mereka apa orang kata yalah benda yang dihasilkan tersebut. Tapi mereka mengadu bahawa Awesome TV tak beli lagi. Maksudnya tak melunaskan janji mereka yang sepatutnya Awesome TV nak beli. Now, kita tak tengok secara detail sama ada benar ke, ada perjanjian ke tidak, ke cakap mulut ke apa dan sebagainya, kita tak pasti. Ke memang ada pelanggaran kontrak ke apa, sebab we don't know. Kita tak boleh nak komen. Sebab kita tak ada fakta right in front of us. Namun dalam masa yang sama, siapa betul siapa salah, kita susah juga nak cakap. So, menteri memang kena buat kenyataan. Ini bukan saya nak membela Fahmi Fadzil lah. Tapi dalam masa sama, menteri kena mempertahankan semua pihak lah.
My Creative mengadu pada dia sebab ada penerbit mengadu pada My Creative. Of course, My Creative pun bawah Fahmi Fazil. Dalam masa yang sama, saya rasa daripada Mark Awesome TV keluarkan kenyataan sebegitu, lebih baik dia jumpa dengan Fahmi Fazil dan terangkan kepada Fahmi. So that is a better way rather than keluarkan benda ni lagi teruk, tuan-tuan. Kita kena ingat Awesome TV ni pun dia swasta. Ujung-ujungnya nak fikir balik. License dan sebagainya, bukan kita nak mengugut kan. Tapi you are trading orang kata very dangerous threat lah, kita kata. So jumpa menteri, terangkan kepada dia, bagi penerangan kenapa you tak nak bayar, ataupun kenapa tak ada bayaran, atau kenapa adakah aduan itu tidak benar dan sebagainya. But at the same time, saya rasa menteri pun kena jumpa juga Awesome TV. Dua-dua ni jangan bercakap melalui media lah, senang cerita. Tapi dia dah jumpa 15 hari bulan Mei hari tu is. So soalan saya, kenapa tak settle lagi?